Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'dum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia dan hidayahnya dapat kita sama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Tuan-tuan mati Allah, pada malam ini kita sambung pengajian kita kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, iaitu kita masuk kepada bab yang kedua, iaitu berkaitan dengan tanda-tanda kenabian, iaitu khatam nubuwah, iaitu tanda-tanda kenabian yang ada pada jasad baginda. Di antaranya yang mengatakan ada tanda di belakang badan Rasulullah, di antara kedua bahunya dan di tengah-tengah tersebut. Jadi kita lihat apakah ciri-ciri di antara tanda-tanda tersebut. Cuma sebelum itu dia ada dibahaskan bahawasanya tanda-tanda ini adakah dia ada sejak Rasulullah lahir, ataupun tanda-tanda ini dia selepas kejadian malaikat Jibril membelah dada Rasulullah. Jadi di antara kedua perbahasan ini dia tidak ada jawapan. Maksudnya ada kemungkinan tanda itu datangnya daripada saat Rasulullah lahir lagi, dan ada yang menyatakan bahawasanya itu adalah tanda daripada peristiwa malaikat Jibril membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berupa sedikit ciri-cirinya ialah seperti ada sebuah bonjolan, dan nanti diceritakan bagaimanakah bentuk bonjolan tersebut. Jadi kita mulakan pada bab yang kedua ini pada hadis yang ke-16, bab yang kedua. Jadi saya bacakan untuk tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullah. As-Sa'ib bin Yazid berkata, Zahabat bil khalati ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ibnal utti waji'un famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wada'a lil bil barakah wa tawaddu'a fa syahribtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa zarihi fazarnartu ila hatami baini katifai fa iza huwa mislu ziril hajalah, yang bermaksud makcikku mengajakku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makcikku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ni sedang sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku lalu mendoakan keberkatan kepadaku. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk dan aku meminum air bekas wuduknya. Lalu berdiri di belakang badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua-dua bahunya. Tanda itu seperti zirru al-hajalah. Jadi apa yang maksudnya zirru al-hajalah? Di dalam hadis ini, seorang yang bernama As-Sa'ib bin Yazid. As-Sa'ib bin Yazid ini sakit. Ketika sakit, makcik sebelah ibunya, iaitu mak saudaranya, membawa As-Sa'ib bin Yazid ni pergi berjumpa Rasulullah. Dan apabila makciknya membawa jumpa Rasulullah, Rasulullah memberitahu bahawasanya anak saudaraku ni sakit. Dan mengikut Ibnu Hajar Asqalani, iaitu kesakitan yang dirasai ini pada bahagian kaki. Tetapi apa yang Rasulullah buat? Pertamanya apabila Rasulullah buat, Rasulullah mengusap kepala. Ini tanda kasih sayangnya Rasulullah, prihatinnya Rasulullah kepada As-Sa'ib bin Yazid. Selepas Rasulullah mengusap kepala dan ketika itu Rasulullah berdoa,
Rasulullah mendoakan agar disembuhkan dan diberikan keberkatan kepada As-Sa'ib bin Yazid. Selepas itu Rasulullah mengangkat wuduk. Selepas Rasulullah mengangkat wuduk, ada riwayat mengatakan baki wuduk tersebut yang diminum oleh As-Sa'ib bin Yazid ni. Dan satu riwayat lagi mengatakan bahawasanya bekas wuduk itu, maksudnya apabila Rasulullah wuduk, air wuduk itu jatuh diminum oleh As-Sa'ib bin Yazid. Satu riwayat lagi mengatakan baki air wuduk tu yang diminum. Jadi selepas itu, apabila As-Sa'ib bin Yazid itu telah meminum air wuduk Rasulullah SAW, pada ketika itulah kesempatan beliau ni melihat tanda kenabian. Itu yang dia katakan tadi sebagai ziru al-halajah, iaitu sesuatu bentuk bonjolan yang sebesar telur, yang dikatakan sebagai telur puyuh ataupun telur merpati. Kalau telur ayam tu besar tuan-tuan, ni telur kecil yang mana telur burung. Jadi dia kata benjolan itu berbentuk bonjol dan berbentuk telur. Ketika saya mensyarah mengaji tab ni, dia kata mungkinlah kita boleh bayangkan telur tu separuh dilekatkan kepada badan Rasulullah, berbentuk begitu. Jadi itu yang dikatakan sebagai ziru al-hajalah. Dan pada ketika itu yang dikatakan sebagai As-Sa'ib bin Yazid ini, dia dah dapat melihat. Itulah salah satu bentuk tanda kenabian yang ada pada Rasulullah SAW. Dan juga diceritakan bahawasanya daripada berkat Rasulullah mengusap kepalanya tadi pada mula-mula yang sakit tu, Rasulullah mengusapkan dengan penuh kasih sayang. Ketika itu Rasulullah berdoa, dan dengan berkat doa Rasulullah tadi, As-Sa'ib bin Yazid ini dia umur panjang. Umur dia 94 tahun, dan tatkala umur 94 tahun badan beliau tak bungkuk pun. Pendengaran masih jelas, penglihatan masih jelas, semuanya masih sihat ketika mana beliau berumur 94 tahun. Itulah yang dikatakan sebagai keberkatan. Apabila Rasulullah mendoakan seseorang dengan kelebihan yang ada pada Rasulullah, maka orang yang mendapat doa Rasulullah ini menjadi berkat. Dan itu yang antaranya. Hadis yang ke-16 dia mengatakan zirul al-hajalah, iaitu berkenaan dengan tanda kenabian yang pertama adalah berbentuk benjolan, dan benjolan itu berbentuk bersaiz telur burung. Jadi kita lihat kepada yang kedua. Hadis yang ke-17, iaitu pada hadis yang kedua pada malam ini, diriwayat oleh Jabir bin Samurah berkata, Ra'aitu khatama baina katif Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ruddatan hamra misla baidatil hamamah. Aku pergi melihat tanda kenabian yang ada pada antara kedua-dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu benjolan daging yang berwarna merah sebesar telur burung merpati. Dia lagi jelas. Dia bagi tahu terus. Maknanya benjolan itu seperti benjolan daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. Yang ini yang diberitahu oleh Jabir bin Samurah. Dan juga pada hadis yang ke-17 ini, benjolan itu dilihat dan dikatakan juga benjolan itu boleh ditekan. Jadi kita lihat, sebenarnya siapakah Jabir bin Samurah ni sebenarnya? Dia ada satu riwayat mengatakan bahawa Jabir bin Samurah ini ibunya ialah Khalidah binti Abi Waqqas. Maknanya pakcik dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama tadi Jabir bin Samurah ni pakciknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila kita lihat pertalian ini, maka jelaslah yang Jabir ini kehidupannya adalah bersama-sama dengan Rasulullah dengan jelas. Jadi itu di antaranya. Dan dia ada kelebihan antara orang yang mendapat melihat tentang tanda-tanda kenabian. Sebab ada tak kalanya bila Rasulullah dia akan pakai selendang menutup tanda kenabian. Dan Rasulullah boleh tahu kadang-kadang ada orang ni kulu kili pasal nak melihat tanda kenabian. Ada je ceritakan nanti selepas ini. Bila Rasulullah tahu kau nak tengok, jadi Rasulullah panggil, Rasulullah buka. Surah akan tunjukkan. Dan
benjolan itu kalau dalam bahasa Arab kita panggil ruddah, ialah benjolan. Dan apabila ditekan, dia kata benjolan itu boleh bergerak. Mana kalau tekan sini mungkin bergerak sini, itu mungkinlah. Dalam dia kata benda itu boleh ditekan. Dan kita masuk pada hadis yang ketiga pada malam ini, yang diriwayatkan oleh Rumaisah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbilal khatamal lazi baina katilfaihi min kurbihi la fa'altu yaqulu li sabdibni muazzin yaum mata ittazzalahu arsyur rahman, yang bermaksud aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada itu berada dekat denganku. Sekiranya aku mahu mencium tanda kenabian yang ada pada di antara kedua-dua bahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku dapat melakukannya. Berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, pada hari Sa'ad bin Mu'az meninggal, arasy Allah bergetar kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Di antaranya hadis yang ke-8 ini diceritakan oleh seorang bernama Rumaisah. Rumaisah ni seorang wanita. Dalam hadis ini Rumaisah berkata ketika Sa'ad bin Mu'az ni nak wafat, Rasulullah bersama dengan Sa'ad bin Mu'az. Dan pada ketika itu pula Rumaisah ni dia dekat dengan Rasulullah. Dia kata kalau aku nak cium boleh dapat dah. Maknanya betapa rapatnya Rumaisah ni dengan Rasulullah pada ketika itu. Dia kata aku dengan Rasulullah dekat je, dan kalau aku nak ciumlah tanda kenabian yang ada pada badan Rasulullah tu, garanti dia boleh cium. Bermaksud dekat. Dan pada ketika itu Rasulullah ketika itu Sa'ad bin Mu'az ni menghampiri ajalnya. Dan selepas Sa'ad bin Mu'az ajal, Rasulullah berkata kematian Sa'ad ini menyebabkan arasy Allah bergetar. Dan dinyatakan dekat sini, sebenarnya bila kita lihat balik, Sa'ad bin Mu'az ini dia memeluk agama Islam pada umur 30 tahun, ada yang mengatakan 31 tahun. Dan Sa'ad bin Mu'az ini meninggal pada umur 36 ataupun 37. Bermaksud Sa'ad bin Mu'az ini memeluk agama Islam selama 6 tahun atau 7 tahun. Tetapi apa yang menyebabkan sampai arasy Allah bergetar? Dan di dalam kitab mengatakan bahawasanya mengikut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apabila gegarnya arasy Allah pada ketika itu, itulah pertanda yang baik yang mengatakan penghuni-penghuni langit ketika itu menunggu jasad ataupun menunggu roh Sa'ad bin Mu'az yang dikatakan sebagai orang yang paling istimewa. Apakah amalan beliau? Yang mana beliau memeluk agama Islam selama 6 tahun. Tetapi apabila kewafatan beliau amat-amat dicemburui. Kerana ada sebuah hadis yang berkaitan dengan orang yang manfaatkan usia umurnya. Di antaranya An Jabir radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ihtazal harsu limauti Sabah bi Mu'az. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bergegar arasy Allah disebabkan kematian Mu'az. Ini menjadi dalil bahawasanya apabila umur kita dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita umur panjang. Tetapi umur Mu'az walaupun panjang, tetapi pengislaman dia selama 6 tahun. Dengan tempoh 6 tahun tersebut, apakah kebaikan yang Mu'az buat sehingga boleh menggegarkan arasy Allah? Jadi inilah dia, apabila usia itu dimanfaatkan betul-betul dengan amal ibadah yang penuh, dengan mendapat pula keredaan Allah, inilah balasan Allah kepada orang yang memanfaatkan tempoh waktu hidupnya dengan semua dengan perkara-perkara yang baik. Jadi yang ketiga tadi ialah berkaitan dengan seorang yang bernama Rumaisah. Dia tidak nyatakan apa spesifikasi, cuma dia nyatakan tanda kenabian itu ada dan dia amat dekat. Kalau dia nak cium, dia boleh cium dah. Cuma panjang lebar dia tidak nyatakanlah benda itu ada bonjol ke apa ke, dia tidak ada. Kemudian kita masuk kepada hadis yang terusnya, yang ke-19. Ibrahim bin Muhammad, seorang berketurunan
daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajha, berkata, kana Aliyun iza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazakara al-haditha bitulih wa qala baina katifaihi khatamun nabuwah wa huwa khatamun nabiyyin, iaitu apabila Ali bin Abi Talib menceritakan sifat-sifat Rasulullah, beliau akan menghabiskan satu hadis yang panjang. Bila orang tanya dekat Saidina Ali ni, dia akan menceritakan dengan sifat Rasulullah dengan hadis yang begitu panjang. Tetapi ketika ini dia menceritakan di penghujung saja ada kriteria yang dia nak tu. Yang lain tu cerita sampai ke hujung tu lah dia berhenti. Dan pada hujung yang dia berhenti tu dia berkata, di antara kedua-dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tanda kenabian dan baginda adalah penutup segala nabi. Tanda kenabian itulah yang membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup kepada segala-gala nabi dan rasul di atas muka bumi ini. Dan juga di dalam ini dia menjelaskan bahawasanya tiada spesifikasi yang ditentukan oleh Ali, walaupun dia katalah hadis itu panjang sekalipun. Dan dia kata satu je, dia nak menjelaskan bahawasanya tanda itu adalah tanda Rasulullah SAW adalah Rasul ataupun Nabi yang terakhir. Dia tidaklah ceritakan merah ke, bentuk berbujur ke, bentuk apa, memang tidak ada. Dan pada hadis yang ke-20 ni dia panjang, dia menceritakan dengan lebih lanjut. Yang ini pula daripada hadis yang ke-20 dari Abu Zaid bin Amru bin Akhtab Al-Ansari, berkata kepada Elba bin Ahmar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaid ibnu minni famsah zuhri, famasahtu zuhrah fawaqa'a asabi'i alal khatam, qultu wa mal khatamu, qala sya'arajun mujtami'atun, iaitu Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, kemari dan usaplah belakangku. Ada yang mengatakan bukan usap, sebenarnya urut. Tetapi dalam ayat ni dia mengatakan usaplah belakangku. Tapi bila kita lihat pada tafsir yang lain, dia mengatakan urut pada badan Rasulullah. Lalu Abu Zaid tadi pun mengusap badan Rasulullah, mengurut badan Rasulullah, dan dia berkata, jari jemariku menyentuh kepada tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dia berkata begitu, Elba bertanya, apa rasanya bila kau sentuh? Jadi dia menjawab, dia berkata, mula-mula dia bertanya, macam manakah bentuk dia? Dia berkata, bentuknya ialah seperti gumpalan rambut. Kalau kita tengok gumpalan rambut, macam mana kita nak fikir pun tak tahu, tuan-tuan. Tetapi nasib baik ada yang dah syarahkan tentang hadis ini. Bukanlah gumpalan rambut kita pegang rambut macam tu. Kalau kita baca bahasa awal, oh gumpalan rambut kita pegang rambut, dia tidak. Sebenarnya dia ingin menjelaskan macam manakah bentuk gumpalan rambut yang dinatakan dalam hadis yang ke-20. Gumpalan rambut ini adalah sebenarnya merupakan daging, bonjolan daging yang bonjol pada badan Rasulullah, dan di sekeliling bonjolan tersebut ada bulu-bulu halus. Itulah apabila dia kata dia mengurut badan Rasulullah ataupun mengusap badan Rasulullah, dia terasa ada benjolan seperti gumpalan rambut. Tapi bila dinyatakan dekat sini, tanda tersebut dia ada benjolan, dan di sekeliling benjolan tersebut ada rambut-rambut yang halus. Itu yang dikatakan sebagai gumpalan. Dan juga tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya Abu Zaid ni pun ada menceritakan tentang benda lain. Dia kata pernah satu ketika ni Rasulullah suruh jumpa Rasulullah. Jadi bila Abu Zaid mendekatkan diri kepada Rasulullah, jumpa Rasulullah, Rasulullah ni telah mengusap kepala Abu Zaid ni tadi. Dan Rasulullah berdoa kepada Abu Zaid. Doanya apa? Doa dia, ya Allah, kau jadikanlah orang Abu Zaid ni seorang yang tampan, yang perwatakan menarik, yang handsome, lebih kurang gitulah. Jadi dan juga umur yang panjang. Cuma bila dia buat begitu, nyatalah keberkatan doa Rasulullah. Abu Zaid ni dikurniakan umur lebih daripada 100 tahun. Dan ketika umur 100 tahun tersebut, dikatakan bahawasanya di janggutnya, di kepalanya
tidak ada uban, melainkan sedikit sangat. Padahal umur dah hampir 100. Dan dia mengatakan bahawasanya kulitnya tidak berkedut seperti mana orang-orang yang seusia dengannya. Berkat dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia katakan memang pada saat umur 100 lebih pun dia tetap tampan dan perwatakan dia menarik. Itulah dia keberkatan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini Rasulullah juga menerangkan tentang orang-orang yang perwatakan tampan dan menarik ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah akan memperindahkan wajah-wajah kalian dan penampilan-penampilan kalian yang mendengar perkataanku kemudian benar-benar menjaganya dan mengamalkan seperti mana yang dia dengar. Apabila kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita lihat, kita amalkan, kita buat apa yang Rasulullah buat, Allah akan memperindahkan wajah seseorang. Lepas ni tuan-tuan, kalau kita nak winsome, inilah dia. Di antaranya dia kata apa? Sama ada membaca, sama ada menghafal, sama ada mengajar, ataupun sama ada mengamalkan apa saja sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebaikannya. Kemudian kita masuk hadis yang ke-21, iaitu tentang tanda kenabian Nabi. Yang ini yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Abu Husayb berkata, Ja'a Salma Nur Farisi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal banina bima idatin alai ratubun fawadu'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma haza faqala sadaqatun alai wa ala ashabi faqala irfaha fa inna la ka'kulus sadaqah qala farafa'aha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Salman Al-Farisi, kalau sebut Salman Al-Farisi ni tuan-tuan mesti ingat perang Kandak. Orang yang merancang perang Kandak, iaitu Salman Al-Farisi. Ketika Rasulullah sampainya dekat Madinah, Salman Al-Farisi ini memang telah merancang sebenarnya. Rasulullah sampai, Salman Al-Farisi telah merancang memberikan makanan kepada Rasulullah dan para sahabat. Pertama, bila Rasulullah datang, Salman Al-Farisi ini membawa satu bekas kurma. Bila diletakkan di depan Rasulullah, Rasulullah tanya, Salman, apa ni? Wahai Salman, apa ni? Ini adalah kurma Rasulullah. Aku sedekahkan kepada kamu dan sahabat-sahabat kamu. Kemudian Rasulullah kata, tak boleh, aku tak boleh terima sebab aku tak terima sedekah, ambil semula. Riwayat yang kedua mengatakan, Rasulullah bagi kepada sahabat-sahabat tapi Rasulullah sendiri tak ambil. Rasulullah pulangkan semula. Jadi bila Salman melihat begitu, Salman ambil semula. Dia pun keluar. Keesokan harinya, dia pergi kepada Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia bagi yang sama, kurma yang sama. Dia kata, ya Rasulullah, ini untuk kamu dan sahabat-sahabat kamu. Rasulullah tak kata, ini untuk apa ni? Ini untuk kamu dan sahabat-sahabat kamu, tetapi ini hadiah. Semalam, Salman Al-Farisi mengatakan, ininya sedekah. Rasulullah tak terima. Kemudian, keesokan harinya, Salman berkata, ini hadiah. Tetapi pada ketika itu, Rasulullah terima dan Rasulullah makan. Ketika Rasulullah makan, inilah terjadinya Salman mencari-cari peluang. Macam mana nak lihat tanda-tanda kenabian. Diceritakan di dalam kitab ini, ketika itu apabila Rasulullah SAW sedang makan, Salman terlihat dan memerhatikan tanda kenabian di belakang badan Rasulullah SAW, iaitu di antara tengah-tengah bahunya. Dengan itu Salman menyatakan keimanan. Salman apabila Rasulullah sedang makan, Salman ni cuba mencari-cari. Ketika ini Salman belum peluk agama Islam lagi. Salman Al-Farisi belum peluk agama Islam. Bila Rasulullah makan, dia cuba mencari, akhirnya dia nampak. Bila nampak tanda kenabian tersebut, Salman berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan meluk Islam pada hari ini. Lalu Rasulullah pun terkejut. Rasulullah kata, baiklah. Sebelum itu,
Bila Rasulullah dah berkenan untuk Salman meluk agama Islam, dan pada ketika itu pula Salman ini adalah seorang hamba. Bila Salman dah peluk agama Islam, Rasulullah cuba nak menebus Salman ni. Rasulullah jumpa dengan Tuan Salman, diberjanjikan dengan beberapa dirham, tetapi dengan satu syarat tambahan, Salman ini perlu bekerja dalam satu ladang, iaitu ladang pohon, dan apabila pohon ini telah membuahkan hasil, barulah Salman ini dibebaskan. Bayar juga, tapi nak kena buat kerja. Salman kata tak apa, janji dia dibebaskan. Selepas itu, Salman ini ditempatkan di ladang tersebut. Ada meriwayat mengatakan dia kena tanam 300 pohon. Dan ketika inilah Rasulullah bantu, Sayyidina Umar pun bantu. Dan apabila semua pohon dah menjadi, dah naik, ada satu pohon tak hidup. Dan pada ketika itu, Rasulullah tanya, pohon ni kenapa? Siapa yang tanam ni? Ternyata pada ketika itu Sayyidina Umar. Dia kata, ya Rasulullah, dia yang tanam. Pohon tak nak hidup. Jadi Rasulullah cabut, Rasulullah tanam kembali dan akhirnya jadi. Cuma tuan-tuan, Salman Al-Farisi ni sebenarnya ketika datangnya Rasulullah, Salman Al-Farisi daripada kecil lagi, dia dididik dengan agama Majusi, agama menyembah api. Dan Salman ini dididik untuk menjadi pendeta untuk agama Majusi. Tapi bila lama-kelamaan Salman ni mengubah, dia masuk agama Kristian. Bila masuk, jadi ayah dia marah, ayah dia ikat. Bila ikat, dia melarikan diri sampai ke Syam. Bila sampai ke Syam, Salman ditangkap, barulah dia jadi hamba. Apabila jadi hamba, tuan dia bawa pergi ke Madinah. Ini peluang dia. Kenapa dia lihat? Sebenarnya Salman ni dah tahu dah tentang tanda kenabian tersebut. Sebab dia mengaji kitab-kitab lama. Dia pun bakal pendeta, dia dah tahu dah Rasulullah dibentuk macam mana. Dan apabila Rasulullah datang pada ketika itu, dua strategi Salman. Strategi pertama, dia dah tahu dalam kitab Rasulullah memang tak terima sedekah. Sebab itu makanan pertama itu Salman berkata, ya Rasulullah, ini sedekah. Sebab itu bila Rasulullah tak terima, keyakinan Salman dah bertambah. Betul, apa yang aku belajar, apa yang aku ketahui, memang Rasulullah tak terima sedekah. Kedua, dia melihat tanda kenabian. Apabila melihat tanda kenabian, sebab itulah Salman terus memeluk agama Islam, kerana apa yang dia tahu dan apa yang ada di hadapan matanya, semuanya benar belaka. Jadi Salman telah memeluk agama Islam. Dan Salman inilah yang telah salah seorang yang merangka tentang peperangan Khandak, yang mana pada ketika itu ada dua pandangan. Abu Bakar berkata begini, Umar kata begini, Salman kata begini, dan akhirnya Salman punya pandangan yang diterima. Walaupun dia kata pada mulanya tak masuk akal, tetapi akhirnya itulah yang membawakan kejayaan selain daripada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat pada hadis yang seterusnya. Dan tetapi cuma pada hadis yang mengisahkan tentang Salman tadi, dia hanya menyatakan bahawasanya memang ada tanda kenabian di jasad Rasulullah SAW. Dia tidak nyatakan dengan detail apakah tanda-tanda tersebut. Dan kemudian kita masuk hadis yang ke-22. Dan sebelum tu tuan-tuan, dia nyatakan dekat sini di antara mukjizat Rasulullah. Salah satu mukjizat Rasulullah ketika perang Khandak, dia ada dua mukjizat tentang makanan. Mukjizat yang pertama, ada seorang wanita bernama Fatimah. Fatimah ni daripada rumah ibunya mengarahkan Fatimah, wahai Fatimah, bawa buah kurma ni pergi kepada ayahmu yang sedang gali parit. Jadi Fatimah tu bawalah sedikit bekas. Dia cari ayah tak jumpa. Dia tanya pakcik, mana ayah saya? Ayah saya kat sana. Kenapa? Ni ada makanan. Orang pertama yang Fatimah tanya ni, pakcik tu kata, bagilah pakcik makanan tu, pakcik lapar. Tak boleh, ni ayah punya. Jadi dia mencari ayahnya. Akhirnya si ayah ni duduk sebelah dengan Rasulullah. Dia kata, ayah ni mak bawa mak bagi untuk makanan. Bila si ayah ni kata tengok, si ayah kata bagi pada Rasulullah. Terus bagi kat sebelah. Dia kata, loh, ni untuk ayah ni bagi kat Rasulullah pula. Dia pun bagi kat Rasulullah. Bila Rasulullah ambil, Rasulullah bagi seorang sahabat, dia kata, lemparkan selendang kamu. Dia letakkan situ kurma. Itulah mukjizat Rasulullah. Apabila diletakkan, kurma itu bertambah. Makanlah sampai tak habis.
Mukjizat yang kedua bernama Jabir. Seorang sahabat Rasulullah ni bernama Jabir. Bila dia korek sama-sama dengan Rasulullah ketika parit tersebut, sedang dia korek, dia terlihat Rasulullah 2-3 kali betulkan pinggang. Akhirnya dia nampak rupa-rupanya Rasulullah sedang menyelit batu. 2 biji batu di perut Rasulullah. Pada ketika itu Jabir berkata, "Ya Rasulullah, aku nak pulang sekejap." Kenapa? Aku ada hal. Jadi si Jabir ni pulang. Sampai dekat rumah dia berkata kepada isterinya, "Wahai isteriku, ada tak makanan?" Untuk apa? Dia ceritakan, "Aku nampak Rasulullah selit batu di perutnya, lapar." Jadi kita ada roti dan ada daging. Jadi kita masak, nanti aku bagi tahu Rasulullah. Si Jabir pulang. Dah bagi tahu isteri sediakan, si Jabir ni jumpa Rasulullah. Dia cari-cari Rasulullah, dia jumpa Rasulullah. Jabir ni bisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada makanan aku dah sedia ke ni?" Rasulullah kata, "Apa tak dengar?" "Ada makanan, jom datang." Jadi dah bagi tahu Rasulullah secara rahsia. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir, "Wahai Jabir, kamu pulang. Kamu pulang, makanan itu jangan dibuka. Makanan itu biarkan di dalam bekas yang kamu masak, jangan dibuka sampai aku datang." Jadi ketika Jabir nak pulang, Rasulullah pula berteriak, dia kata, "Wahai sahabat-sahabat, tengah hari ni kita ada makanan kat rumah Jabir." Kecut perut tuan-tuan Jabir. Yang dajak ni ramai, yang disediakan untuk Rasulullah seorang. Dia kata, sudah. Kalau kita tuan-tuan buat kenduri makanan tak cukup, merah hijau muka kita. Ni Jabir kata, "Ya Rasulullah, kenapa ajak ramai-ramai pula?" "Tak apa, kamu balik, jangan buka makanan tersebut sehingga aku sampai." Lalu Rasulullah jalan sama-sama ni. Bila sampai sama-sama, sampai rumah Jabir, Rasulullah masuk dulu. Dan Rasulullah tanya, "Mana makan makanan tersebut?" Di atas mukjizat Rasulullah, pada ketika itu dia kata, makanan ini hanya cedok tuangkan aja. Dicedok tuang sampailah semua orang dapat makan. Jabir tadi berkata, "Ya Rasulullah, cukup ke ni?" Dia pula berbisik dengan isteri dia. Tetapi yang lebih yakin ialah isteri Jabir. Isteri Jabir mengatakan bahawasanya tak perlu risau kalau tentang Rasulullah. Jadi itulah di antara mukjizat ketika mana pada perang Kandak. Okey, kita masuk kepada hadis yang kedua, dia 22, sebab dia sini ada 23 hadis. Pada hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Nadrah Al-Awaqi berkata, "Sa'altu Aba Sa'idul Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khatamun nubuwah. Faqala kana fi zahri bad'atan nasiyah." Iaitu, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang tanda kenabiannya. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri menjawab, "Tiada kenabian ada di tanda kenabian ada di belakang baginda, di belakang badan Rasulullah, berupa daging yang tertimbul daripada badannya." Mana daging timbul macam tadilah, kita bonjolan. Yang ni dia kata serupa bentuk daging tetapi daging itu tertimbul. Samalah maksudnya dengan benjolan tadi. Dan seterusnya pada hadis yang ke-23, ada satu riwayat lain yang dia mengatakan dekat sini ialah satu lagi ialah dia tentang di sini ialah tentang kehebatan Rasulullah. Yang mana Rasulullah, salah satu kehebatan Rasulullah yang mana kita boleh mengambil pengajaran yang paling penting. Dia menyatakan salah satu bagaimana Rasulullah boleh sustain sehingga sekarang ialah ketika membuat satu perbezaan, iaitu apabila dakwah Rasulullah SAW. Kalau ketika Rasulullah berkuasa, kalau Rasulullah nak jadi kaya, anytime boleh jadi kaya. Sebab para kafir Quraisy offer macam-macam. Asalkan Rasulullah stop dakwah dia, Rasulullah akan menjadi kaya dan Rasulullah akan menjadi pemimpin nombor 1. Tapi Rasulullah tak buat begitu. Dia membuat perbezaan seperti apa tuan-tuan? Seperti Raja Rom dan Raja Parsi. Apabila kita lihat pada zaman Rasulullah SAW, Raja Rom dengan Raja Parsi ini terlampau kekuasaan dia melampau-lampau. Ketenteraan dia kuat, semualah melampau-lampau lah. Sampai dia punya kekayaan itu tak boleh nak dicongak dah. Tetapi dengan kehebatan yang ada pada Rom, kehebatan pada Parsi, sehingga sekarang dah lenyap dah. Tetapi Rasulullah masih ada. Sebab itu dia buat dua perbandingan, iaitu kita lihat kehebatan Rasulullah. Rasulullah ini berdakwah dengan mendidik orang. Dengan didikan inilah dia sampai bergerak. Rasulullah buat untuk umat.
Tetapi apa yang Raja Parsi dan Raja Rom buat hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. Itulah dua perbezaan yang amat ketara. Mana kalau kita tengok kekuatan yang ada pada Rom dan Parsi ini hanyalah untuk sementara sahaja, sebab inginkan kekuasaan, dan kekuasaan itu milik seorang diri. Sedangkan Rasulullah ini, dia berkongsi dengan semua orang, berdakwah untuk disebarkan sehinggalah pada hari ini. Jadi kita lihat itulah bezanya di antaranya dakwah Rasulullah dan kehebatan pada zaman dahulu. Dan kita masuk pada hadis yang terakhir pada malam ini, ialah hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23 daripada Abdullah bin Sarjis berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi fadartu hazaka min khalfi fa'ara fallazi yurid fa'alqa rida'an an zahri fara'aitu maudi al khatami ala katifi mislal jum'i hawhalalahan ka'anna nahu salilu farajahtu hatta staqbaltu faqaltu Ghafarallahu laka ya Rasulullah faqala al-qaum astaghfaralaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am walakum summa tala hazihil ayah wa astaghfir lizan bikawalil mu'minina wal mu'minat, yang bermaksud, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang duduk dengan para sahabat. Aku berjalan mundar-mandir kiri kanan menghadap Rasulullah, dan pada ketika ini Rasulullah perasan. Ini ada orang yang mundar-mandir nak ingat, nak melihat tanda kenabian. Dengan itu baginda melepaskan selendang yang menutupi badannya, dan pada ketika itu bila Rasulullah buka selendang tersebut, aku dapat melihat dengan jelas tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahunya, iaitu tanda kenabian sebesar genggaman tangan. Oh, lagi besar. Genggaman tangan. Yang ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Sarjis. Dia mula mengatakan bahawasanya ketika Rasulullah ni sedang duduk dengan sahabat. Jadi dia tengok ni ada peluang ni, Rasulullah ada ni. Dan kelibat beliau ni diketahui oleh Rasulullah sebab dia kulu kile. Kalau kita pun tahu tuan-tuan, ni kau ni nak apa sebenarnya ni? Kulu kile. Dan pada ketika itu barulah Rasulullah tahu bahawasanya dia cuba nak melihat tanda kenabian. Dan bila Rasulullah dah perasan, Rasulullah buka. Dan dia kata, itulah tanda kenabian. Yang mana tanda itu apabila aku lihat seperti sebuah genggaman tangan ni. Jadi kita melihat apakah penjelasan yang dikatakan setangan. Selepas itu, selepas dia mengatakan bahawasanya tanda kenabian itu sebesar genggam tangan, dia berkata pula, di sekeliling tanda kenabian itu ada bintik-bintik hitam, yang mana kehitaman betul-betul bintik ni bintik betul-betul hitam. Dan pula sebelum Rasulullah pulang, aku jumpa dengan Rasulullah dan aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semoga Allah merahmatimu dan semoga Allah memaafkan dosa-dosamu. Lalu Rasulullah juga bagi tahu, begitu juga kepada kamu. Sahabat tadi apabila Rasulullah nak pulang, dia berkata, ya Rasulullah, semoga Allah merahmatimu dan semoga Allah memaafkan kamu. Rasulullah pula bagi tahu dekat dia, semoga kamu pun sama juga, Allah merahmati kamu dan Allah memaafkan kamu. Ketika perkataan ini bila Rasulullah bagi tahu kepada Abdullah bin Sarjis ni, sahabat-sahabat lain terkejut. Sahabat-sahabat lain terkejut. Dia kata apa? Betul ke Rasulullah doakan kepada dia? Dia tak puas hati. Jadi sahabat Rasulullah pergi kepada Abdullah bin Sarjis. Dia kata, wahai Abdullah bin Sarjis, betul ke tadi Rasulullah doa untuk kamu? Ya, betul. Bukan untuk aku saja, untuk kamu semua. Dia nak kata Rasulullah doakan untuk semua, bukan untuk dia saja. Dan juga pada ketika itu, apabila dengan berkat doa Rasulullah tadi tuan-tuan, Abdullah bin Sarjis ni, dia kata, akulah orang yang paling istimewa, tidak ada orang lain lagi istimewa dah. Sebab inilah yang amat-amat diperlukan. Kalau para sahabat pun sama. Sahabat-sahabat akan minta doakan mereka. Kerana apa? Doa Rasulullah amat-amat mustajab. Sehingga sahabat-sahabat lain ni cemburu.
Dia kata, betul ke Abdullah bin Sarjis, Rasulullah doakan untuk kamu? Kerana mereka pun memerlukan untuk doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika sahabat-sahabat bertanya kepada Abdullah bin Sarjis ni, Abdullah bin Sarjis dia baca satu ayat Quran, iaitu daripada surah Muhammad ayat yang ke-19. Dan mintalah ampun bagi dosamu dan bagi orang yang beriman, sama ada lelaki dan wanita. Inilah yang dikatakan, dia kata Rasulullah doakan kepada dia, maksudnya kepada semua, bukan kepada dia seorang je. Jadi bila sahabat itu bertanya, oh okey, tak apa, maknanya untuk kita sekali lah. Tetapi sebenarnya apabila sahabat-sahabat lain melihat Rasulullah doakan seseorang, mereka amat cemburu. Kerana kenapalah bukan aku yang dapat doa tu, engkau pula yang dapat doa. Jadi itulah berkat dengan doa. Juga tuan-tuan dan puan-puan Allah, sungguh bertuah insan yang dapat terus daripada doa Rasulullah SAW, seperti mana daripada Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Zakilau kana wa ana hayyun fa astaghfirullah. Jika pada saat masa aku ni masih hidup, Rasulullah berkata kepada Aisyah, jika pada saat ini aku masih hidup, nescaya aku akan mendoakan semua keampunan mereka semua, termasuklah kamu. Maksudnya doa Rasulullah ketika doa Rasulullah hidup inilah doa yang amat hebat. Walaupun Rasulullah dah wafat pun Rasulullah masih mendoakan kita. Tetapi ketika hidup itulah doa yang amat kita perlukan. Jadi kita lihat itu di antaranya. Dan kita tengok ringkasan. Apakah bab yang kedua ini? Sebab bab yang kedua ni dia ada 8 hadis. Yang pertama ialah kita lihat antara yang dinyatakan dalam bab yang kedua, tanda kenabian itu terletak di belakang baginda, di antara dua bahu. Ada yang menyatakan tengah-tengah, ada yang mengatakan sengit sikit kiri, ada yang mengatakan sengit kiri kanan. Tetapi yang nyatanya ialah di belakang Rasulullah, di antara kedua bahu. Dan tanda kenabian yang dinyatakan pendapat pertama tadi seperti telur burung, puyuh atau merpati. Jadi kita boleh bayangkan. Tetapi pendapat yang kedua tadi mengatakan sebesar penumbuk. Itu pendapat. Dan spesifikasi dia ialah yang pertama, warna merah kemerahan. Yang kedua, ada benjolan daging. Yang ketiga, dikelilingi dengan bulu-bulu halus. Dan yang keempat, mempunyai bintik-bintik hitam. Itu yang dinyatakan dalam keseluruhan hadis. Dan yang keempat, ada seorang alim ulama menyatakan, ada orang tanya dia, macam manakah bentuk tanda kenabian? Lalu ulama ini bernama Al-Hafiz Burhanuddin Al-Halbi pernah ditanya, apakah kata nubuwah ini hanya ada pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW je? Nabi-nabi lain ada tak? Rasul-rasul lain ada tak? Dan apa jawapannya? Aku tidak menemukan sesuatu terangan pun tersebut merupakan tentang itu, tetapi secara zahir apa yang aku faham, tanda kenabian tersebut adalah tanda khusus kepada Rasulullah, dan tanda tersebut adalah kepada penutup Nabi. Ulama ini mengatakan bahawasanya tanda ini khusus untuk Rasulullah je. Dan tanda ini membuktikan bahawasanya Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam sebuah hadis daripada Wahab bin Munabih, ia berkata, Allah telah mengutuskan ramai Rasul dan ramai Nabi. Dan setiap Rasul-Rasul yang terakhir atau Nabi-Nabi yang terakhir, tanda kenabian ada pada tangan mereka. Dan tanda Nabi yang terakhir ini amat khusus, iaitu di belakang bahu, dan ini menandakan Rasulullah SAW adalah penutup kepada segala Nabi. Jadi dua pandangan ini mengatakan bahawasanya Nabi-Nabi dulu, Rasul-Rasul dulu juga ada tanda-tandanya. Dan tanda pada Rasulullah SAW adalah tanda yang agak unik dan special. Dan juga tanda-tanda ini ditulis dalam kitab-kitab lama. Sebab itu Salman Al-Farisi tadi, dia hampir-hampir menjadi pendeta pada agama Majusi. Dia dah faham dah apa kandungan dalam kitab tersebut. Dan dalam fikirannya pun sama, kalau aku jumpalah orang yang bernama Rasulullah ini, pasti dia akan melihat. Semua juga kalau tuan-tuan ingat tentang Bahira, pendeta Bahira. Tetapi kisah pendeta Bahira ni ada yang mengatakan riwayat ini tak sahih pun.
Tetapi kalaulah kita lihat apakah pengajaran pendeta Bahira ni apabila pakcik Rasulullah bawa Rasulullah nak pergi ke Syam. Sampai di satu tempat, pendeta ni dah tunggu dah. Pendeta ni tahu, pendeta ni tunggu. Dan dia menjemput semua ni rombongan ni masuk dalam rumah untuk diberikan makan. Ketika semua masuk makan, pendeta ni tengok. Macam kekurangan seorang. Dia tanya, mana ada satu orang tertinggal tak? Dia kata, betul, ada seorang tinggal dekat bawah pokok. Kenapa tak masuk? Tak apa, dia budak kecil. Pendeta ni keluar. Dia pergi dekat pokok. Kelihatan ketika itu ada seorang budak, iaitu nama Muhammad. Dan pendeta ni buat apa tuan-tuan? Pertama, pendeta ni akan berkata, wahai, dia kata Muhammad ke, dia tak panggil nama lah. Cuma dia bersumpah. Aku bersumpah atas nama Lata dan Uzza, iaitu Tuhan-Tuhan berhala. Kalau aku tanya kamu, kamu kena jawab dengan betul. Tetapi pada ketika itu Rasulullah tak jawab sebab dia bersumpah atas nama Tuhan dia. Aku tak akan jawab kerana kamu bersumpah di atas nama Tuhan yang aku pun tak iktiraf. Dan baik, aku bersumpah atas nama Allah, sekiranya aku tanya kamu kena jawab dengan betul. Baik, aku akan jawab dengan betul. Dia kata salah satunya aku nak tanya, boleh tak aku nak melihat tanda kenabian? Sebab dia tahu dah didengarkan berita bahawa rombongan ini akan datang. Baik, dibenarkan. Dan pada ketika itulah pendeta Bahira ni melihat memang ada tanda kenabian. Daripada mula dia tunggu kehadiran dan akhirnya dia sendiri melihat dan dia berkata kepada pakcik Rasulullah, jangan teruskan pergi ke Syam. Kalau pergi ke Syam juga akan terjadi apa-apa atau sesuatu kepada Rasulullah SAW. Itu di antaranya. Jadi kita lihat tuan-tuan, yang tajuk kedua. Jadi tajuk yang ketiga pada akan datang ialah tentang rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah ni ada 3 ciri. Jadi dalam hadis tu memang diletakkan 3. Ada yang sampai cuping telinga, ada yang lebih dan ada yang sampai ke bahu. Dan juga dinyatakan juga bahawa ada yang dia tidaklah terlampau kerinting, tidaklah terlampau lurus dan sebagainya. Jadi kita akan lihat penjelasan. Dia ada beberapa hadis yang menjelaskan. Dan sebelum ini, bab yang pertama tu kita dah jelaskan. Tetapi bab pertama itu adalah secara general, dia tak terlampau detail. Jadi itulah saja tuan-tuan dan puan-puan Allah pada malam ini. Kita dah masuk isyak ke belum? Dah. Saya berhenti di sini ya. Yang baik itu daripada Allah, kekurangan itu daripada saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya ada tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka rabbil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.